Hai, Assalamualaikum guys. Nama saya Bunga. Apa khabar? Covid ni jangan keluar, okey? Nama saya Bunga dan dikenali sebagai seorang rapper dan lebih kenal lagi dengan lagu Intan Payung bersama Kak Nur Ainiza Idris. Bunga dikenali semasa rancangan 16 Baris oleh Jofli Zul di YouTube dan trending dari masa ke semasa, dan dijemput juga untuk interview bersama reporter-reporter dari coverage overseas iaitu New York Times. Bagi Bunga, bila dapat attention yang sebanyak itu pada tahun yang bagi Bunga sangat-sangat barulah, Bunga sangat-sangat baru time tu. Bagi Bunga, I kena belajar sendiri, I kena tahu macam mana untuk kawal diri, macam mana untuk manage masa, sebab Bunga belajar juga. Masa first dulu rasa macam syoknya orang kenal kita, tapi sekarang kita kena berhati-hati sebab mata orang dan hati orang lain-lain. Jadi kita kena sangat-sangat berhati, dan Bunga juga kena berhati-hati bila berdepan dengan orang dan bila bila communicate dengan orang. Bunga sendiri tak confident until today. Bunga kadang-kadang ada rasa insecure, ada rasa tak confident, tapi apa yang penting kita kena ingat, after kita rasa tak confident tu, kita kena flashback balik memory kita, kena flashback balik momen-momen yang susah bagi kita, kat mana kita berada dulu dan di mana kita berada sekarang. So Bunga ingat momen-momen tu sampailah ke hari ni. Bunga akan rasa macam takkanlah disebabkan tak confident menyebabkan aku nak give up. Takkanlah sebab itu aku nak down. Bagi Bunga, bila Bunga tak confident, ia buat Bunga lagi sedar yang tak semua orang boleh dapat peluang apa yang Bunga dapat, dan tak ada peluang yang akan datang macam peluang yang ada sekarang. So Bunga akan appreciate peluang tu, appreciate moment tu, supaya Bunga ingat balik apa yang Bunga buat. Compare diri Bunga yang sekarang dengan diri Bunga yang masa mula-mula masuk. Memang ada perbezaan. Perbezaan itulah yang membuatkan Bunga semangat balik untuk ingat. Semestinya orang sekeliling Bunga, tu kawan-kawan, family, apa yang terjadi dalam kehidupan harian kita. Contohlah, kita mesti ada momen yang paling sedih dalam hidup kita. So itulah inspiration Bunga untuk lebih semangat ataupun buat lagu untuk tidak macam itu lagi, untuk tidak repeat the same mistake yang kita pernah buat dulu. Dan inspiration yang paling terbesar bagi Bunga adalah mak Bunga lah, sebab mak Bunga seorang yang sangat-sangat tabah. Mak Bunga melahirkan 11 orang anak, dan dia masa anak first dia baru berbelas-belas tahun. Jadi masa lahir Bunga, anak yang ke-11 44 tahun, dan macam mana dia jaga 11 orang anak ni. So bagi Bunga, dia seorang ibu yang sangat kuat, dan Bunga pasti semua ibu di dunia ni sangat-sangat hebat, dan sepatutnya inspirasi yang terhebat ataupun terbesar bagi hidup Bunga semestinya mak Bunga. Sebelum lagu Intan Payung dibuat, Bunga memang bagi tahu dekat label Bunga nak buat lagu macam Nusantara ataupun klasik-klasik Melayu, sebab Bunga memang suka dengar lagu klasik-klasik. Macam kita dibesarkan dengan lagu-lagu Kak Ani, kita dibesarkan dengan lagu-lagu P. Ramlee. So Bunga bagi tahu producer Bunga iaitu Lucas Sikta, sebab Lucas Sikta seorang producer yang terkenal dengan elemen-elemen Nusantara, dia boleh buat. So jadi itu adalah satu kolaborasi bersama producer yang sangat hebat bagi Bunga, yang peluang tu datang sekali sahaja, dan lagu Intan Payung senang cerita lain daripada yang lain dan tak boleh dikopi ataupun ditiru. Dan benda tu Bunga tak sangka lah orang luar, pendengar-pendengar yang lain boleh terima lagu tu, sebab irama kan macam mana nak irama dengan moden. So Intan Payung tu adalah salah satu bunyi yang macam boleh buat macam tu. So Bunga pun macam boleh buat macam tu, benda ni possible untuk buat. So dalam dunia ni nothing is impossible.
sejujur-jujurnya masa lagu Intan Payung dan Belai, kedua-dua lagu ini Bunga tak expect yang tinggi. Bunga tak letak expectation yang tinggi lah. Macam tak expect macam orang akan terima ataupun orang akan suka gila-gila ataupun meletup. Bunga tak fikir macam tu sebab Bunga tak nak kecewakan diri Bunga kalau benda tu tak sampai. Jadi bila benda tu sampai, benda tu meletup, Bunga macam rupanya ramai orang suka lagu macam ni. Rupanya orang rindu dengan bunyi-bunyi lagu-lagu lama kan. So rupanya orang suka bila lagu lama dimodernkan balik. Orang suka variasi bunyi yang pelbagai. So bagi Bunga, pendengar kita pun semakin hari semakin bijak. Orang yang komen pun kadang-kadang tahu serba sedikit tentang muzik. Bunga rasa bersyukur sangat bila lagu ini boleh sampai ke Indonesia, sebab Bunga rasa macam target Bunga Malaysia, market Malaysia lah, tapi dah ke negara jiran kita, alhamdulillah sangat-sangat orang kata tak expect lah benda ni akan ke sana. Jadi Bunga nak pesan dekat semua wanita ataupun sesiapalah yang mendengar sekarang, kalau dalam dunia ni kita kena buat dunia ni dunia kita. Macam mana kita nak kita rasa, kita buat apa yang kita rasa. Kadang-kadang bila orang kecam, contohlah kau lagi cantik tak bertudung, macam tu. Contohlah kalau orang bercakap macam tu, memberi negatif comments terhadap you, orang tu nak you react macam mana dia expect. So maksudnya bila orang tengah kecam you, orang yang kecam tu nak you marah, nak you koyak, nak you sentak. Kita jangan buat macam tu, jangan layan. So benda yang paling simple adalah jangan layan. Buatkan dunia ini adalah dunia you sendiri. Kalau you nak happy, buat apa yang you happy. Jangan fikirkan orang, jangan comparekan diri kita dengan orang lain, sebab benda tu tak akan habis. Tak akan habis kalau you keep on comparing yourself to others, with others. So Bunga rasa macam lebih baik kita compare diri kita yang sekarang dengan yang sebelum ni. Lagi senang, lagi tak pening kepala macam tu lah.